Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis kendiri 7.2D pada muka surat 205. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Dion Johan untuk tempoh 16 saat. Hitung A. Jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju seragam. Maksudnya dia nak jarak untuk bahagian laju seragam iaitu di sini. Maka untuk cari jarak daripada graf laju lawan masa, kita kena cari luas di bawah graf. Didapati bentuk yang terbentuk adalah segi 4. Maka kita ambil panjang darab dengan lebar, di mana kita ambil jarak ini iaitu 16 tolak dengan 8, darab dengan ketinggian segi 4 tersebut iaitu 12. Jawapannya adalah 96 meter. Soalan B. Nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat yang pertama ialah 14 meter sesaat. Diberi dalam soalan laju purata 12 saat yang pertama adalah 14 meter sesaat. Untuk cari laju purata, kita kena ambil jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa digunakan. Maka, kita kena bahagikan graf itu kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama adalah trapezium A, bahagian kedua adalah segi 4B ini. Dengan itu, kita kena cari luas di bawah graf untuk mendapatkan nilai jarak tersebut. Untuk luas trapezium A, kita ambil 1/2 darab dengan tinggi di sini iaitu 8, kemudian darab dengan sisi serari iaitu V dan juga 12. Kemudian untuk luas segi 4 tepat ini, kita ambil bahagian ini 12 tolak dengan 8 darab dengan tinggi 12 ini. Jumlah masa yang diambil adalah 12 saat, maka kita bahagikannya dengan 12 saat, ia akan sama dengan 14. Tingkat atas ini akan dipermudahkan menjadi 48 tambah 4V tambah 48. Penyebut 12 ini akan dipindahkan ke sebelah kanan menjadi hasil darab, iaitu seperti bahagian ini. Sebelah kiri itu akan diringkaskan menjadi 4V tambah dengan 96 dan jawapan di sebelah kanan selepas didarab akan sama dengan 168. Kemudian kita pindahkan 96 ke sebelah kanan menjadi hasil tolak, kita akan dapat jawapan 72. Kemudian kedua-dua belah persamaan ini kita bahagikan dengan 4. Oleh itu, kita akan dapat nilai V adalah sama dengan 18 meter sesaat. Soalan 2. Graf laju masa di sebelah mewakili gerakan motosikal yang dipandu oleh Abid Lusang untuk tempoh T saat. Hitung A, nya pecutan gerakan dalam meter sesaat. Untuk dapatkan graf yang mewakili nya pecutan, ia adalah bahagian ini. Dengan itu, kita kena cari kadar perubahan laju. Jadi kita kena dapatkan dua koordinat titik yang terlibat, iaitu yang ini adalah 3, 12 dan yang hujung ini adalah 7, 8. Kita gantikan ke dalam rumus, jadi kita akan dapat 8 tolak dengan 12 bahagi dengan 7 tolak dengan 3. Kadar perubahan laju yang kita dapat adalah negatif 1 meter sesaat. Maka, nya pecutan akan sama dengan 1 meter sesaat. Kerana tanda negatif bagi kadar perubahan laju ini bermaksud gerakan itu dalam keadaan nya pecutan. Soalan B. Hitung jarak dalam meter semasa kadar perubahan laju terhadap masa adalah bernilai positif. Maksudnya dia nak bahagian ini, di mana gerakan itu dalam pecutan. Untuk dapatkan jarak tersebut, kita kena dapatkan luas di bawah graf, iaitu luas trapezium A ini. Maka kita ambil 1/2 darab dengan tinggi trapezium 3, darab dengan sisi selarinya 5 dan juga 12. Oleh itu, jawapan akhirnya adalah 25,5 meter. Soalan C. Hitung nilai T jika jumlah jarak yang dilalui untuk tempoh T saat ialah 121,5 meter. Jumlah jarak diberi adalah sama dengan 121,5 meter. Maksudnya kita kena cari luas di bawah graf keseluruhan. Oleh itu, graf itu boleh dibagikan kepada 3 bahagian. Bahagian trapezium A, trapezium B dan juga segi 4C. Luas bagi trapezium A telah kita cari di soalan B tadi, iaitu sama dengan 25,5. Luas bagi trapezium B akan sama dengan 1/2 darab dengan tinggi ini, iaitu 7 tolak dengan 3, darab dengan hasil tambah sisi serari, iaitu 12 dan juga 8 ini. Kemudian, untuk luas segi 4C tersebut, kita ambil lebar ini
yaitu T tolak dengan 7, darab dengan tingginya yaitu 8. Maka ini akan sama dengan 121,5. Kita ringkaskan sebelah kiri persamaan itu, maka ia akan menjadi 25,5 tambah dengan 40 tambah dengan 8T tolak 56 sama dengan 121,5. Kita tambah tolakkan nombor-nombor yang terlibat, maka ia akan menjadi 8T tambah 9,5 sama dengan 121,5. Kemudian kita pindahkan nombor ini ke sebelah kanan menjadi hasil tolak. Jawapannya adalah 112. Kedua belah ini kita bahagi dengan 8. Dengan itu, kita akan dapat jawapan T sama dengan 14 saat. Soalan 3. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh T saat. Hitung A, jumlah jarak dalam meter yang dilalui semasa kadar perubahan laju terhadap masa kereta tersebut bernilai positif. Maksudnya dia nak bahagian graf yang mengalami pecutan, iaitu graf pada bahagian ini dan juga pada bahagian ini. Dengan itu, kita kena carikan luas di bawah graf yang terlibat, iaitu trapezium A dan juga trapezium B ini. Luas bagi trapezium A akan sama dengan 1/2 darab dengan tinggi ini, iaitu 3, darab dengan hasil tambah sisi selari, iaitu 2 dengan 6. Ini pula akan ditambah dengan luas trapezium B, iaitu 1/2 darab dengan tinggi ini, 10 tolak 8, kemudian darab dengan hasil tambah sisi selari, iaitu 6 dengan 10. Ini akan memberikan 12 tambah dengan 16. Jawapan akhirnya adalah 28 meter. Soalan B. Hitung nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa dari saat ke-8 hingga saat ke-10 adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Jadi ini adalah keadaan yang dinyatakan dalam soalan. Untuk dapatkan kadar perubahan laju, kita kena gantikan koordinat titik yang terlibat ke dalam rumus. Jadi sebelah ini kadar perubahan laju terhadap masa dari saat ke-8 hingga ke-10 adalah bahagian trapezium B, iaitu pecutan. Jadi koordinat titik yang terlibat adalah yang ini, iaitu 8, 6, dan juga koordinat titik yang hujung ini, iaitu 10, 10. Kita ganti ke dalam rumus, kita akan dapat 10 tolak 6 bahagi dengan 10 tolak 8. Untuk kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah bahagian segitiga ini. Maksudnya di mana dalam keadaan yang pecutan. Jadi koordinat titik yang terlibat adalah yang ini dengan yang hujung ini, iaitu T sifar. Kita ganti dalam rumus akan menjadi sifar tolak dengan 10 bahagi dengan T tolak 10. Perhatikan di sini, kita kena tambahkan tanda negatif di depan sini sebab ini bermaksud kadar perubahan laju pada arah yang sama dan ia sedang mengalami pecutan. Oleh itu, jawapan di sebelah kiri nanti akan sama dengan 2. Jawapan di sebelah kanan kita ringkaskan menjadi negatif 10 per T tolak 10. Negatif ini kita darab dengan negatif ini, kita akan dapat positif 10. Penyebut di bawah ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi hasil darab. So, kita akan dapat persamaan ini. Kita kembangkan sebelah kiri ini, kita akan dapat 2T tolak 20 sama dengan 10. Kemudian kita pindahkan negatif 20 ke sebelah kanan menjadi hasil tambah, akan dapat jawapan 2T sama dengan 30. Kedua-dua belah ini kita bahagi lagi dengan 2. So, kita akan dapat jawapan T sama dengan 15 saat. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.